Khairul Adillah bin Ahmad, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Baling, Sektor Perancangan Pejabat Pendidikan Daerah Baling untuk menyampaikan ucapan. Seterusnya, merasmikan Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Ketil tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengacara majlis. Terima kasih pelajar yang telah melafazkan doa tadi. Tak ingat nama. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang besar Tuan Pengetua Puan Nurul Hayati bin Abdul Ghani, Pengetua SMK Kuala Ketil, hari last, esok last. Tahniah kerana telah dapat AP pertukaran ke daerah Kulim. Yang Cik Fazil ada, Komisi PIBD ada, tak ada no? Cik Mak Fazil bin Arifin, yang dipertua PIBD SMK Kuala Ketil, barisan tolong kanan, PK1, PK Hem, PK Koko, PK Ketanam dan juga PK Pendidikan Khas. Guru kanan yang berusaha, semua guru-guru, para waris yang hadir, khususnya anak-anak pelajar yang saya kasih sekalian. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Antara perempuan yang saya hormati sekalian, saya tengok kehadiran waris tak ramai. Trend saya tak nak fokus kepada waris tu, jadi tak menyeluruh lah. Jadi yang ramai ini guru dan murid. Waris saya tengok dalam 30 orang. Tengok sekolah, kita tengoklah aktiviti-aktiviti yang melibatkan kehadiran waris. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebenarnya Hari Anugerah Cemerlang ni adalah acara tahunan yang kena buat, yang kita nak bagi penghargaan. Kerana pengiktirafan itu sangat penting, sangat penting. Bukan kata setahun sekali. Kalau cikgu dalam kelas pun kena ada pengiktirafan setiap kali masuk ke dalam PDP. Guru waris pun kena ada pengiktirafan. Salah satu pengiktirafan kepada anak-anak kita adalah kita hadir di kesemua, kalau bolehlah, ke semua aktiviti yang melibatkan anak kita. Itu satu pengiktirafan, satu sokongan, dan anak-anak kita akan lebih bersemangat kalau waris dia ada di depan. Walaupun acara tu tak berapa berprestij, tapi sokongan itu tetap penting, sebab semua orang ataupun anak-anak kita ni akan bermula dari acara ataupun aktiviti-aktiviti yang kecil untuk membina keyakinan. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana telah menjemput saya ke majlis pada hari ini. Saya sebenarnya wakil, saya tolak banyak kali tak dapat IP juga. Dan tak apa nak boleh tu dalam majlis, kira nak lena ni, Toto ni. Terima kasih. Sebenarnya Tuan PBD dia berada di Medan. Kami minggu lepas berada di Hotel Emerald Puteri untuk kita buat PSO, Perancangan Strategi Organisasi. Saya di dalam JD saya ni, saya mengetuai pembinaan PSO di pangkat PBD. PSO ni seminggu nak buat ataupun tak selesai. Tak tahu sekolah ambil masa 2 jam ke. Kita nak kena tengok semua data yang ada baru kita boleh merangka strategi. Okey, saya ingat Tuan PBD dia ada sebut kat saya, dia akan salam dan ucap tahniah kepada semua sekolah, semua murid,
semua guru yang telah melaksanakan tugas masing-masing lah, terutama pengetua yang telah memberi komitmen yang tinggi. Tahniah diucapkan. Dia dah sebut dekat saya di Hotel Merak Puteri hari itu. Okey, sebenarnya pendidikan hari ini adalah sangat mencabar, tuan-tuan dan puan. Dulu kita duduk kira A, tadi pengetua sebut ABC. Dulu A kan, tadi pengetua sebut ABC, anak yang baik lagi cerdik. Dulu kita lupa tentang B, lupa tentang C. Kita kira A itu cerdik dah. Tapi sekarang ni kementerian dia fokus kepada ABC. Baik dulu baru cerdik, dia tak mau cerdik dulu. Kena baik dari segi akhlak baru cerdik. Itu antara objektif kementerian lah, objektif Ketua Penerah Pendidikan kita lah. Okey, sebenarnya kejayaan seorang murid bukan hanya terletak pada usaha murid itu sendiri, dia merangkumi juga kesungguhan guru yang mengajar. Saya kira di SMK Pulau Ketir ni cikgu-cikgu memang outstanding yang mengajar. Saya tengok tidak ada isu. Sebab saya menguruskan aduan di peringkat PPD, tak ada isu cikgu tak mengajar di sini, tak ada isu cikgu tak masuk kelas. Jadi saya jangka ataupun saya agak di sini cikgu-cikgu memang memberi komitmen yang tinggi memang memberi komitmen yang tinggi terhadap core business masing-masing, dan tahniah saya ucapkan. Sebab tu pengetua umum tadi peningkatan kualiti GP ke 5.21, tapi tak boleh beat 2019 no? 5.18. Layak CJ pun tak boleh beat 2019 83.33. Kita miss satu, walaupun peningkatan 10%, 10% layak CJ daripada 72 ke 82, 10% lebih. Tapi saya tengok track record dia 2019. Saya tak maulah ambil daripada 2007-2008, panjang sangat. Kita ambil 4 tahun, 5 tahun. 2019 tu bagi saya sekolah kena beat, pentadbiran baru kena beat, cikgu Wan kena beat 2019 punya keputusan SPM. Okey, itu adalah pencapaian murid. Jadi saya tengok kesungguhan cikgu menyebabkan keputusan SPM 2022 meningkat begitu ketara dari segi GP, grade purata sekolah dan juga layak CJ. Tahniah diucapkan kepada semua pelajar. Mungkin yang hadir pada hari ini, ada yang akan hadir pada hari ini untuk menerima anugerah. Tahniah kepada semua waris yang telah menyokong pembangunan pendidikan di sekolah. Saya akui bahawa bukan satu perkara yang mudah kepada guru-guru mendidik murid-murid pada ketika ini. Cabaran tinggi tuan-tuan untuk pendidikan hari ini. Dalam Facebook dia kata mana pi yang pelajar-pelajar yang cikgu sayang dulu, yang straight A tu mana pi semua. Kami yang cikgu tak suka sekarang ni dah jadi jutawan. Tuan-tuan nak kata apa? Kan? Tuan-tuan nak kata apa? Dendam pelajar-pelajar yang cikgu tak suka dulu. Cikgu tak apa suka, tak apa beri tumpuan kerana tak dapat banyak A. Hari ini pelajar-pelajar tu lah yang kaya. Pelajar, sebab perbandingan dari segi duit, bukan kebahagiaan. Mana B? Semua yang straight A dulu, yang cikgu sayang. Itu adalah satu macam mana nak jawab tuan-tuan? Kan? Ada kebenaran. Sebab tu fokus pendidikan hari ini bukan kita fokus macam dulu lagi. Dalam kepala waris, dalam minda cikgu-cikgu hanya A. Sebab tu KPI yang kita tengok hari ini dia bukan A lagi. Dia fokus kepada kebolehpasaran. Saya kena jawab bahawa ni kebolehpasaran MBK. Sebab dialog prestasi BPM baru ni kita kena jawab dua benda yang saya hadir secara online. Satu, pencapaian matematik A2. Sekolah ni 26% lulus.
saya kena jawab bagi pihak daerah dan juga kebolehpasaran MBK. Jadi KPI di kantas yang tu sebenarnya kebolehpasaran dia selepas 2 tahun dia tamat. Jadi yang tu kita kena tengok lah ke depan ni kita kena track. Yang tu antara cabaran kepada guru, cabaran kepada murid yang kita nak hadapi dalam dunia pendidikan hari ini lah. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, pada kesempatan ini saya nak ingin melontarkan cabaran kepada murid agar dapat membuktikan bahawa anda mampu meneruskan kejayaan yang lebih gemilang. Yang ini kena tengok, kena deep dive lah. Yang kata kejayaan gemilang itu macam mana, kan? Orang hari ini, masyarakat hari ini dia nilai dari segi materialistik semata-mata, bukan dari segi kerohanian. Saya percaya pada majlis hari ini selari dengan matlamat memberi dorongan dan memotivasikan murid-murid agar terus berusaha mencapai kecemerlangan dalam bidang yang diharapkan. Saya ingat murid semua murid ada cita-cita masing-masing. Cuma cikgu, peranan guru, saya banyak nak menyentuh pada guru, peranan guru. Dulu ni kita sekolah, soalan pertama cikgu tanya apa? Nak jadi apa? Kan? Bila dia kata nak jadi apa, tapi peringkat rendah tu kita buat ringan je, kan? Kita tak ada duk ulang tanya betul ke ada perubahan tak cita-cita ni. Tak tahulah, kan? Jadi yang tu yang pelajar kadang-kadang hari ni cita-cita tu dia buat satu perkara yang sebut je lah, kan? Bukan cita-cita. Jadi benda-benda tu sepatutnya diterterakan dalam kelas. Pelajar ni cita-cita dia apa? Kaunselor kena tengok logik, kata logik cita-cita dia tu supaya kita boleh lead dia atau alirkan dia kepada bidang-bidang yang dia minat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang semati sekalian, fokus pendidikan tahun depan lah, no? Tahun ni dan ke depan ni untuk guru-guru saya nak maklumkan bahawa KPI sebenarnya kemungkinan hari ni adalah layak sijil. Semua perkara yang menyokong layak sijil itu kena beri perhatian. Kehadiran murid tingkatan 5 kena beri perhatian. Kelas E di sini, no? Kelas F tu okey sikit. Kelas E tu 75% ke bawah, 5E. Tingkatan 4 pun 4E juga, kan? 70% ke bawah. Budak tingkatan 4 tu kita nak bawa pergi ke tingkatan 5. Kita tak tengok kehadiran keseluruhan, kita tengok kehadiran yang menyokong kepada kemenjadian murid tingkatan 5. Kualiti guru di sini 91% lebih PB3P, sedangkan pencapaian matematik hanya 76. Tak ada keseimbangan. Semua data tu ada kat saya. Kualiti guru matematik yang diletakkan dalam PB3P tu purata 91% ikut subjek, tapi kementerian compare dengan pencapaian murid dia tak ada kolerasi. Yang tu kita kena tengok balik, bukan nak rendahkan, nak bagi skor rendah kat cikgu. Kita kena tengok macam mana, no? Kebolehpasaran pelajar-pelajar SPM dia tengok ada juga. Jadi pendidikan hari ini dia hala tuju dia macam tu. Cikgu-cikgu kena tengok balik lah, daripada PSO, perancangan strategi organisasi di peringkat sekolah, masukkan balik benda-benda ni supaya kita tidak terlepas pandang. Dia bukan macam dulu dah tuan pengetua, no? Dia bukan. Bambu ni dialog prestasi, fokus dia flat-flat. Jadi disebut peruntukan untuk MBK sekolah ni banyak ni, sekolah ni banyak ni. Tapi kehadiran MBK di sini pun saya tengok bawah 70%, no? Kat cikgu sidang, no? Bawah 70%. Saya boleh sebut nama kelas tu. Itu adalah peranan kita. Sedangkan peruntukan yang dia bagi itu cukup besar, dan kita tak boleh cater kebolehpasaran lepas 2 tahun, dan juga kita tak boleh tarik pun budak-budak main ke kelas pendidikan. Yang isu-isu kita kena kaji. Kita kena ada budaya penyelidikan, no? Saya tengok dalam air kompas tu, semua pengetua rusang letak item tu yang rendah.
budaya pendidikan. Tak tahulah no. Sebab bila nak buat pendidikan ni, dia perlu kita analisis data baru kita buat pendidikan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya dapat kesempatan di sini ucapkan tahniah kepada pihak sekolah dan juga semua stakeholder lah yang kita jemput hari ini, sama ada yang hadir tak hadir. Tahniah, terima kasih kerana telah memberi sokongan kepada pendidikan di sekolah ni dan juga pendidikan ke daerah, pendidikan dalam daerah Bali. Jadi tuan-tuan dan perempuan telah memberi komitmen yang sangat tinggi. Murid-murid pun memberi komitmen yang sangat tinggi. Guru-guru pun sama memberi komitmen yang sangat tinggi. Kalau tidak tak buatlah satu ni kan. Waris ni kita kena tengok. Waris macam mana nak kita nak tingkatkan kehadiran waris ke sekolah. Sebab pendidikan hari ini dia tak mau kita isolate antara guru, waris dan juga stakeholder seperti waris dan lain-lain. Jadi yang tu yang kita nak tengok sama ada sekolah kita ni betul-betul satu institusi pendidikan yang diharapkan di peringkat nasional. Jadi tuan-tuan dan perempuan, tahniah juga kepada pelajar-pelajar yang akan menerima hadiah sagi lah tu, no? Menerima izin, penghargaan, tahniah dan yang macam saya sebut tadi lah, yang tak percaya tu bukan maksud dia tak percaya dalam hidup, kemungkinan dia akan lebih berjaya. Jadi tuan-tuan, kita ni sebagai waris, sebagai guru, kita jangan duk blame sangat, duk condemn sangat pelajar-pelajar yang sederhana, yang lambat dari segi proses otak dia, proses tu ada pelajar yang cepat, ada pelajar yang lambat. Kalau tuan-tuan baca buku kaitan dengan disleksia tu, tuan-tuan akan tahu kapasiti otak kita memproses. Dia bukan autism, dia disleksia. Cuma tahap disleksia tu berapa persen, sama ada tinggi atau rendah. Kita pun jangan kata kita ni tak ada disleksia. Kalau siapa cikgu ke pelajar ke, kalau satu petikan ni kita kena ulang 2 kali baru faham, kita ni ada simptom disleksia juga. Kita jangan berbelagak kata kita tak ada disleksia. Orang yang tak ada disleksia, kalau dia baca ni terus dia faham semua. Yang tu dia zero disleksia. Kalau dia kena ulang 2 kali baru dia dapat semua, maksudnya dia ada simptom disleksia tapi dia sikit sangat. Dia disleksia ni kita suka daripada tahap kronik dia tu, nah? Jadi yang tu yang kita nak waris faham, cikgu faham, supaya kita tak bagi hukuman dekat pelajar tu, kamu tidak cerdik, bodoh dan sebagainya lah, tanpa tuan-tuan ada pendidikan yang khusus. Waris pun sama, no? Waris pun sama. Jangan kita bezakan anak sebab kelebihan anak kita ni dia bergantung kepada proses otak dia, proses. Dia bukan autism, saya nak maklum tak? Autism dengan disleksia ni lain. Disleksia ni normal sebenarnya, dia boleh atasi dengan training. Tapi autism dia kena satu pendidikan yang khusus untuk kita atasi masalah autism. Dan harapan autism ni sangat rendah lah. Disleksia ni harapan untuk pulih sangat tinggi. Dia bergantung kepada training atau pelatihan yang kita beri. Jadi tahniah. Cuma saya nak pesan satu lah, no? Yang tak berjaya hari ini kita jangan abaikan. Yang tak terpanggil, yang tak hadir hari ini, no? Kita kena tengok. Sebab kita takut benda yang sama berulang dalam Facebook esok. Mana dia yang 3A dulu, mana ada yang duk hadir hari ini dah semalam tu. Mereka ni pakai kereta apa? Sampai peringkat tu dia budak-budak cabar. Bermaksud masa budak-budak ni di sekolah dulu, cikgu dah condemn dia, mak bapak dia dah condemn dia, kan? Dia dendam benda tu sampai kerja-kerja. Kita kena ingat tu, no? Kita kena ingat. Hari ni sebab media sosial ni telah beyond limit, kan? Mereka boleh buat apa saja dan kita kena we cannot take for granted for that things lah. Kita jangan ambil mudah benda-benda tu. Kita cater semua, no? Kita cater semua di peringkat sekolah.
Jadi tahniah sekali lagi. Minta maaf lah untuk siap panjang. Saya boleh nak sebut matematik ni no. Matematik ni sebab saya study data matematik daerah ni. Kita jauh lagi dengan pencapaian sasaran target 76. Dan ni baru 26, 27 kan. DA2 percubaan saya tak tahu lah. Percubaan saya tengok trend pun saya takut matematik tu yang jadi kira subjek di semua sekolah dalam daerah Bali ni lah. Bahkan sekolah-sekolah, 2 sekolah dah ada yang lulus 100%. An-Najah dengan agama Bali. Lain semua enggak. Pakai data saya tak mau sebut. Dan sebab saya kena jawab nah, bukan saya jawab, saya dengan PPD kena bersedia untuk jawab dalam dialog prestasi. Dan kemungkinan Tuan Pengarah baru kita akan buat dialog fokus dalam sedikit hari ini. Fokus DA2 percubaan. Jadi tuan-tuan bersedia dengan satu analisis yang deep dive lah, deep dive, supaya kita boleh jawab dengan ada data. Jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih semua. Saya di sini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Hari Anugerah Cemerlang peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Ketir tahun 2023. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.